Sebelum saya baca tafsir, sama-sama kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Baca dah ke? Ramai yang dah hafal surah Alhaakumut Takatsur. Okey, kita tengok maknanya. Apa makna Alhaakumut Takatsur? Alhaakum maksudnya telah dilalaikan kamu oleh at-takatsur. Maknanya at-takatsur at-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. At-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Alhaakumut takatsur. At-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Siapa yang lalai? Manusia yang lalai. Lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, lalai sehingga meninggalkan tanggungjawab terhadap keluarga, terhadap anak isteri. Cuba tulis di ruangan komen. At-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Cuba tulis di ruangan komen. Kita bukan kuliah kat masjid, jadi kita kena kuliah cara online. Tolong tulis di ruangan komen, at-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Cuba tulis kat ruangan komen. Saya nak baca, saya nak tengok. Alhaakumut takatsur. Maknanya manusia jadi lalai. Siapa yang menyebabkan manusia itu lalai? At-takatsur. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton, yang menonton di page saya ada, yang menonton di page Azhar Care pun ada, kita bersiaran serentak. Tolong tulis di ruangan komen. At-takatsur telah menyebabkan kamu semua lalai. Alhaakum maksudnya telah menyebabkan jadi lalai. Terima kasih Kak Azaziah, Muhammad Fadli Ahmad, Eda Nurshima, betul. At-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Tasnim Roslan, telah menyebabkan kamu lalai. Allah, Piyu Rahmat pun ada. Kita tengok dia pakai baju merah. Allah, semangat je. Dia berfora 3 orang pakai baju merah. Tak ajak dah kita. At-takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Okey. Ansakum. Alhaakum maknanya ansakum. Telah menyebabkan kamu lupa. Ai syagalakum al-mubahah bikathratil mal wal adad an ta'atillah. Hatta muttum wa dufintum fil maqabir. Kamu telah lalai, telah disibukkan kamu oleh sibuk nak cari banyak. Jadi telah melalaikan kamu oleh at-takatsur. Apa makna at-takatsur? Apa makna at-takatsur? Sebab Quran dah beri peringatan bahawa kita disibukkan, dilalaikan daripada mengingati Allah, dilalaikan daripada tanggungjawab agama. Siapa yang melalaikan kita? At-takatsur. At-takatsur lah punya pasal. Kita lama dah baca surah ni kan? Saya rasa ramai yang sedang menonton ni ingat surah ni. Ingat surah. Cuba kita kata, cuba baca surah At-Takatsur. InsyaAllah ingat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Semua ingat. Cuma apa makna? Maknanya At-Takatsur telah menyebabkan kamu lalai. Ustaz, apa makna At-Takatsur? Kita baca. Ini saya baca ni Al-Jami' li Ahkamil Quran, Dil Imamul Qurtubi. Kita baca tafsir sikit tengah hari ni.
At-takathur ay min al-amwal wal aulad. Qalahu Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri. Yang menyatakan makna at-takathur ini sibuk nak banyak. Sibuk nak banyak harta benda dan anak pinak. Ini kata Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri. Okey. Sibuk nak kutip harta, sibuk nak meramaikan anak pinak. Itu maksud kata Ibnu Abbas. Yang maksud at-takatsur ialah sibuk nak banyak harta, sibuk nak banyak anak pinak. Ini kesibukan ini menyebabkan kamu lalai. Wa qala Qatadah ay at-tafakhur bil qabail wal asyair. Kata Qatadah, makna takatsur ini berbangga-bangga dengan keturunan, kabilah, keluarga, puak-puak. Dia banyak nak bangga dengan kabilah dia. Banyak nak bangga dengan puak-puak dan keluarga dia. Menyebabkan dia jadi lalai. Dia jadi lalai. Wa qala ad-Dhahhak ay alhaakumut tashaghul bil ma'ash wat tijarah. Yuqalu lahaita an kadha bikasri alha lahyan wa lahyanan bil kasri luhita. Luhita an kadha, luhita bil kasri bikasri alha ay luhita, kamu dilalaikan oleh sibuk nak banyak tadi. Jadi wa alhahu syaghalahu wa lahahu bihi talhiyatan ay allalahu, menyebabkan dia laha. Wa takatsur al mukatsarah qala al Muqatil wa Qatadah wa ghairuhuma. Jadi kesimpulannya begini untuk faham makna takatsur. Jadi Ibnu Abbas kata sibuk nak banyak harta, sibuk nak banyak anak. Ada yang sibuk nak banyak berbangga dengan kabilah. Jadi sebenarnya dari segi bahasa, untuk kita faham lagi, takatsur ini root word dia apa dia? Kathara. Kasura. Root word dia kasura. Banyak. At-takatsur maknanya sibuk nak banyak. Okey, jadi sekarang cuba buat, tulis di ruangan komen, tulis at-takatsur sama dengan sibuk nak banyak. Itu maksud dia. Jadi alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu oleh at-takatsur. Apa maksud at-takatsur? Maksudnya sibuk nak banyak. Cuba tulis di ruangan komen, saya nak tengok sekali lagi. At-takatsur maksudnya sibuk nak banyak. Asal root word dia katsura, banyak. Okey, betul Zaidi. Zaidi dah tulis at-takatsur sibuk nak banyak. Norma Aman dah tulis sibuk nak banyak. Z Nora 67 dah tulis sibuk nak banyak. Betul. Okey. Wafi Sa'ari at-takatsur sibuk nak banyak. Betul. Z Zanaria sibuk nak banyak. Fia Resepi at-takatsur maksudnya sibuk nak banyak. Isran Hanifah. Amal Rahayu Abu Talib. Terima kasih. Okey. Sekarang mungkin ada yang tanya, dah sibuk nak banyak apa Ustaz? Sibuk nak banyak apa? Dan you fill in the blank. Masing-masing kita isilah tempat kosong. Sibuk nak banyak apa? Jadi alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu oleh sibuk nak banyak. Ada manusia jadi lalai sebab dia terlalu sibuk nak banyak. Nak banyak apa Ustaz? Jadi kita fill in the blank. Nak banyak duit, nak banyak business, nak banyak follower, nak banyak like, nak banyak view, nak banyak agent, nak banyak stockist, nak banyak sale, nak banyak apa? Jadi okey, jadi sekarang ni ini peringatan. Kalau isi Kak Mariati isi nak banyak pahala ni, ini tidak alhaakum. Alhaakum maksudnya telah menyebabkan kamu lalai.
Lalai apa? Lalai sibuk nak banyak. Tapi kalau nak pahala, dia tak jadi lalai. Sekarang ni yang menyebabkan jadi lalai sebab sibuk nak banyak apa? Kalau orang pergi ke laut, dia sibuk nak banyak ikan sehingga dia tak semayang. Bukan semua, tapi peringatan ini bila alhaakum. Tak salah kalau ada banyak harta. Tak salah. Yang salahnya apabila alhaakum. Apabila melalaikan kamu. Ada juga nak banyak isteri. Nak banyak income. Nak banyak harta. Banyak tak salah. Yang salahnya apabila alhaakum. Apabila melalaikan kamu oleh sibuk nak banyak tadi. Betul Kak Z Nora tulis sibuk nak banyak hal dunia. Sehingga melalaikan. Kalau ada orang dia sibuk nak banyak pahala, dia sembahyang sunat, dia mengaji baca, itu tidak alhaakum. Sebab perkataan alhaakum maknanya melalaikan. Ya, betul. Wan Rusdi Hasnah, sibuk nak banyak sehingga melalaikan. Ustaz, saya memang sibuk nak banyak ejen, saya memang sibuk nak banyak stokis, tapi solat saya jaga, zakat saya bayar, masa dengan anak isteri saya sesuaikan, saya atur dengan baik. Maka itu tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala peringatkan kita ialah yang alhaakum. Jangan sehingga kamu lalai. Saya selalu sebutlah kat kawan-kawan sebagai peringatan. Ada yang terlalu sibuk cari harta sehingga tak sempat menikmati harta tersebut. Sekali lagi saya ulang. Sibuk nak cari harta, ini takasur. Sehingga dia tidak sempat nak menikmati harta tersebut. Macam mana tu Ustaz? Yelah, dia sibuk nak cari harta, rumah dia yang besar, banglo, villa tu, yang banyak duduknya bibi. Dia sibuk cari harta, duit berjuta, tapi isteri dan anak-anaknya tak ada masa pun dengan dia untuk menikmati harta yang dia sibuk cari. Allahu Akbar. Kesian duit berjuta, isteri makan seorang-seorang, anak makan seorang-seorang, anak duk main gadget je. Ayah mana? Sibuk cari harta. Harta banyak, tapi tidak sempat menikmati harta tersebut. Wal-iyazbillah. Harta banyak tak salah, ejen ramai tak salah, bisnes besar tak salah, tapi yang salahnya apa dia? Alhaakum. Telah melalaikan kamu oleh alhaakumut takatsur. Apabila ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini. Sekali lagi, tak salah kita nak cari harta, nak besarkan bisnes, tak salah. Tetapi peringatan daripada Allah ialah alhaakum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kita hari ini, kuliah Zuhur, anjuran daripada Azhar Care. Azhar Care ni dia sebuah NGO, banyak buat program-program kebajikan. Sekarang ni tengah duduk menguruskan ibadat korban. Alhamdulillah. Moga-moga kita buat semua. Buat di Malaysia pun ramai orang susah. Di luar negara pun kita tidak lupakan saudara-saudara kita. Okey, kita balik pada perbincangan kita. Alhaakumut takatsur. Manusia, kamu semua telah disibukkan oleh sibuk nak banyak. Sehingga bila? Sehingga bila manusia ni yang sibuk nak banyak ni? Sebab tu dalam tafsir Qurtubi ni, Imam Qurtubi membawa satu hadis Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis baginda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa lan yamla'a fahu illa at-turab, wa yatubu Allah ala man taba." Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah bagi anak Adam itu ada satu lembah daripada emas, satu lembah emas, nescaya dia nak satu lagi lembah. Tak cukup sama. You know, sama. Continuously. Tak cukup sama.
Ni ada tanya, Najib Ridwan tanya, kalau suami sibuk cari ilmu sehingga lalai terhadap keluarga, macam mana Ustaz? Sibuk cari ilmu. Sepatutnya ilmu yang dia perolehi itu menyebabkan dia menunaikan hak isteri dan anak-anak. Baru ilmu itu ilmu yang betul. Ilmu yang betul menyebabkan dia bersungguh untuk tunaikan hak isteri, hak anak-anak. Tapi kalau soalan kata suami sibuk cari ilmu sehingga abaikan isteri dan anak-anak, itu dia tidak seimbang. Kalau seorang suami yang bersungguh mencari ilmu, dia akan seimbang. Dia akan faham bahawa tuntutan cari ilmu pun tuntutan, tanggungjawab pada isteri dan anak-anak pun satu kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud at-takatsur, macam hadis yang kita baca ni, manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada satu lembah daripada emas, nescaya dia nak lembah yang kedua. Takkan dia puas hati melainkan sumbat masuk ke tanah je baru dia senyap. Maksudnya apa? Bila dia meninggal. Bila dia meninggal barulah dia senyap. Okey. Jadi alhaakumut takatsur. Jadi apa sambungan dia? Sehingga bila? Sehingga bila manusia yang lalai ini akan tersedar? Sehingga bila? Manusia yang lalai, sibuk nak cari banyak, takatsur, lalai nak cari harta. Yang jenis nak cari like banyak pun ada juga. Allah. Sekali dia post kat Facebook, kat Instagram, dia nak tengok orang ni banyak like hari ni, orang ni ramai follower. Dia sibuk nak macam mana nak meramaikan, nak membanyakkan like. Ustaz kena faham lah Ustaz. Saya nak meramaikan follower, saya nak banner kolam dulu Ustaz, nak seeding dulu, nanti baru kita nak letak umpan. Tak apa, tak salah, itu memang strategi marketing, silakan. Tapi jangan sampai alhaakum. Jangan sampai lalai. Duk nak ramai ke follower siapa tak teringat nak semayang. Ini masalah, problem. Nak ramaikan like, nak banyakkan like sehingga lupa isteri dan anak-anak, tak peduli. Ini masalah. Okey. Jadi sehingga bila golongan-golongan yang lalai ni, sehingga bila dia akan tersedar? Sehingga bila? Agak-agaknya yang lalai sibuk kejar duit ni, sehingga bila? Betul, mauda. Andai mauda. Jawapannya ialah ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ay hatta atakumul maut. Fasirtum fil maqabir zuwaran. Tarji'una minha karuju'iz zair ila manzilihi min jannatin aw nar. Yuqalu liman mata qad zara qabrahu. Wa qila ay alhaakumut takasur. حتى عددتم الأموات على ما تقدم. Okey, hatta zurtumul maqabir. Manusia yang lalai ini, mereka akan tersedar bila mereka zurtumul maqabir, sehingga mereka ziarah kubur. Apa makna ziarah kubur? Zurtu hatta, sehinggalah. Zurtumu, kamu ziarah. Al-maqabir, kubur-kubur. Jadi manusia yang lalang, sibuk cari harta, sibuk cari sel, sibuk kejar dunia ni, mereka ini akan tersedar dari lalai mereka, sehinggalah mereka ziarah kubur. Apa makna ziarah kubur? Ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran makna ziarah kubur. Yang pertama, dia pergi ziarah kubur. Maknanya orang-orang yang lalai ni, kena gaji lah pergi ziarah kubur. Bila dia pergi ke kubur, dia tengok orang ni, orang kubur kaya ni. Dia ni kaya ni, jutawan, biliawan. Biliawan pula nak sebutkan jutawan. Lepas ada jutawan, beliawan. Bukan beliawan Ustaz, bilioner. Kita pergi kubur tengok dia ni bilioner. Dah mana dia dalam kubur? Dia buat apa? Mana harta dia? Harta dia tinggal kat bini, kat anak-anak. Habis dia tu dalam kubur, apa teman dia? Yang menemaninya adalah amalan. Jadi
Rajin-rajin ziarah kubur. Ziarah kubur untuk kita mengambil iktibar, melihat kematian. Allah, dia ni pangkat besar. Dia ni pangkat besar dulu, paling gedebel sekali. Orang takut belaka ke dia? Tak mana dia? No, dalam kubur. Dia duduk buat apa tu? Apa yang menemani dia? Oh, dia ni dulu meeting sini, account sini, sana ada shop lot, sana ada hotel, sana ada restoran. Tapi alhaakum, dia telah lalai daripada mengingati Allah. Mana dia sekarang? No, dalam kubur. Jadi bila kita pergi ziarah kubur, kita akan ambil iktibar. Kita akan tengok, Allah, aku ni nak kerja apa sekarang? Mana anak-anak membesar sehingga anak-anak tidak membesar depan mata kita. Anak-anak tidak membesar dengan kasih sayang kita. Anak-anak membesar dengan apa, Ustaz? Dengan gadget. Sebab senang kita nak buat kerja, bagi gadget je kat anak. Buka TV ke, bagi handphone ke, senang anak duduk diam. Jadi anak kita alhaakum, kita telah menjadi lalai. Na'udzubillah. Saya sebut ni pun bukan nak cerita saya ni baik sangat, tetapi sebagai peringatan untuk diri saya sendiri juga, dan juga kepada sahabat-sahabat yang online. Terima kasihlah Azhar Care, NGO Azhar Care yang anjurkan kuliah Zuhur ni. Moga-moga apa yang kita kongsi ni ada manfaat. Sebab tu kita tengok orang-orang yang kerja gali kubur, orang-orang yang bekerja dekat kubur ni, kita rasa dia lain. Saya biasa kalau saya jumpa pakcik-pakcik yang gali kubur, kita nampak dia ni jenis cool je, tenang je. Orang yang kerja gali kubur, orang yang kerja mandi jenazah, saya kalau ada peluang duduk dekat mana bertemu orang-orang yang kerja mandi jenazah, kita duduk tanya pengalaman dia. Cik, cerita sikit apa pengalaman, apa iktibar pakcik duduk urus jenazah. Dia pun ceritalah, ada jenazah begini, baik sangat. Biasanya kalau ada jenazah-jenazah yang mudah diuruskan, kadang-kadang ada jenazah yang masa nak uruskan dia, ada macam bau wangi je. Allah. Ada jenazah yang dilihat wajahnya macam tersenyum je. Selalunya orang akan cari apa amalan dia. Dia buat apa masa hidup dulu Dia ni kerja apa biasanya orang akan cari, oh dia ni begini. Jadi menziarahi kubur, menziarahi orang mati, ini antara ubat untuk kita tersedar daripada alhaakumut takatsur, daripada sibuk untuk terlalu sibuk cari banyak. Jadi bila kita ziarah kubur, kita akan beringat alhaakumut takatsur. Ni Kak Rahayu kata hikmah PKP ada kaitan dengan surah ini. Betul Kak, betul. Dengan PKP banyak masa dengan keluarga. Kalau tidak asyik lalai dengan kerja yang tidak berkesudahan. Asyik kena ikut arahan orang atas yang pandai mengarah je tapi tak selami masalah orang bawah. Kak Rahayu. Betul je Kak, betul. Antara hikmah PKP ni, kita jadi masa kita ni banyak masa dengan keluarga. Bukan saja banyak masa dengan keluarga PKP ni, dari segi ibadah kita pun. Allahu Akbar. Ramadan baru-baru ni, kalau saya sendiri, kalau bulan Ramadan biasa-biasanya, berapa kali je saya sempat nak berterawih dengan anak isteri di rumah. Berapa kali. Kalau tadarus dengan anak isteri memang masa sedikit sangat. Tapi Alhamdulillah PKP baru ni boleh khatam tadarus. Bukanlah nak cerita baik, itu pun tak baik mana. Tapi nak cerita hikmah PKP. Boleh khatam tadarus dalam keluarga, boleh berterawih bersama-sama. Ya Allah. Jadi kita sambung lagi. Ziarah kubur antara perkara yang mengingatkan kita, menghilangkan kita daripada alhaakumut takatsur, daripada terlalu sibuk, lalai, sibuk nak banyak tadi. Sebab itulah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut kepada para sahabat, akthiru zikra hadhimil ladzat, banyakkan mengingati perkara yang menghilangkan lazat. Apa perkara yang menghilangkan lazat? Iaitulah mengingati mati. Apabila mengingati mati, cara nak mengingati mati, hatta zurtumul maqabir,
apabila kamu menziarahi kubur. Bila kita ziarah kubur, kita akan mengingati kematian. Ni musim PKP bawah ni, Allahu Akbar, adalah di kalangan rakyat Malaysia, khusus cerita bab COVID ni, yang cerita bab COVID, ada yang dijangkiti dan ada yang akhirnya meninggal. Ialah menjadi sebab musabab. Orang lain meninggal juga. Orang lain ada meninggal sebab kecil manis. Orang lain ada meninggal sebab sakit jantung. Ada di kalangan saudara-saudara mara kita di Malaysia ni, ialah saudara seagama kita, yang Allah Ta'ala atur dia berakhir usianya dengan sebab dia berkait dengan COVID ini. Jadi manusia-manusia yang lalai ini, alhaakumut takatsur, dia boleh jadi tenang, dia boleh jadi hilang alhaakum, hilang lalai dia apabila dia hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur. Dia tengok orang mati, muda lagi dia ni mati. Jadi menyebabkan dia selama ni, dia yang jadi lalai tu sebab dia rasa macam dia muda lagi. Jadi tak apalah, yang penting cari duit dulu, Ustaz. Kita muda lagi, kumpul duit banyak-banyak. Sehingga alhaakum, menyebabkan dia lalai. Lalu apabila dia ziarah kubur, hatta zurtumul maqabir, dia tengok Allah, orang muda pun meninggal. Tengah buat bisnes, sale, 500,000 sebulan sale, accident meninggal. Dia pun teringat. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur. Sebab itulah dalam hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dulu aku larang orang ziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang ziarahlah kubur, sebab dengan banyak menziarahi kubur akan menyebabkan kamu zuhud dengan dunia, tidak terlalu gila nak kejar dunia. Bila ziarah kubur, tengok kubur, jangan kita pergi kubur tu untuk sedih semata-mata. Ustaz, saya PKP bawah ni 2 bulan kat Kuala Lumpur, raya tak boleh balik kampung, ziarah kubur. Nak ziarah kubur mak, sedih sangat. Dia ziarah kubur mak pagi raya ataupun sebab tak boleh nak pergi hari raya, dia balik kena ziarah. Sekadar itu je. Dah, anak yang soleh, dia akan ingat dan dia akan mendoakan arwah mak dan ayah dia sepanjang masa. Bukan hari raya je, tak lepas raya. Lepas tu balik kampung, pergi kubur selfie. Akhirnya aku dapat ziarah ibu yang tercinta. Masuk IG, masuk Facebook, nak tunjuk aku ni anak soleh. Tak boleh pergi kubur hari raya, balik juga nak pergi kubur. Yang lebih penting, saya tak kata salah nak pergi kubur mak ayah, tapi yang lebih penting, banyakkan berdoa untuk mak ayah. Kita tak pergi kubur, kita duduk di rumah sepanjang masa. Anak yang soleh, dia akan doakan mak ayah dia. Dan yang lebih penting lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila zurtumul maqabir, bila kamu ziarah kubur, tuzhidu fid dunya, menyebabkan kamu zuhud dengan dunia, tak terlalu gila sangat dengan takatsur. Dan wa tudzakirukumul akhirah, menyebabkan kamu ingat akhirat. Ini tujuan ziarah kubur. Jadi satu maksud hatta zurtumul maqabir, ziarah kubur. Maksud pertama, ziarah kubur, tengok kematian, menyebabkan kita tersedar dari kelalaian. Alhaakumut takatsur. Maksud yang kedua, zurtumul maqabir juga memberi maksud, apa dia? Sirtum amwat, sehingga meninggal. Kita mati dah, kita meninggal, lalu kita dibawa ke kubur sebagai jenazah. Itu juga makna zurtumul maqabir. Maksudnya apa? Manusia yang lalai, yang terlalu sibuk dengan takatsur, mereka akan tersedar bila mereka meninggal. Bila mereka dibawa ke kubur, aku dah jadi jenazah rupanya. Barulah ketika itu hilang takatsur dia. Barulah dia tersedar daripada alhaakum. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Bila dia meninggal, baru dia tersedar. Yang jenis nak bersedekah, asyik tangguh sedekah. Sebab itulah ada ayat Quran di hujung surah Al-Munafiqun,
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akum minas salihin. Dan hendaklah kamu infakkan hartamu pada jalan Allah. Jangan jadi sebahagian daripada kamu bila dekat-dekat nak mati, bila sampai dah ajal, dia minta dengan Allah, ya Allah, tolong tangguh kematian saya boleh tak ya Allah? La asaddaqa, sebab saya nak nak apa? Nak apa? Ayat Quran cerita ada manusia masa dia nak meninggal, dia minta Allah tangguh kematian dan dia beritahu pada Allah pada saat-saat nak mati tu, ya Allah, tolong tangguh kematianku sebab aku nak apa? Nak baca Quran. Dah Quran tak sebut nak baca Quran. Nak sembahyang sunat? Tak. Nak puasa sunat? Tak. Tapi yang disebut la as-saddaqa. Ya Allah, tolong tangguh kematianku sebab aku nak bersedekah. Ya Allah, minta tangguh nak bersedekah. Sebab kata ulama, sebab ramai di kalangan manusia yang suka bertangguh sedekahnya. Tengok orang kempen buat ibadat korban. Oh, mikir duit ada ni, aku ingat nak ambil ibadat korban. Nak ambil kat kampung satu, kat Kota Baru, satu lagi nak buat kat Afrika dengan Azhar Care. Nak buat dua. Di Malaysia aku nak buat, di luar negara pun aku nak buat. Mikir, tangguh dululah nanti tu. Lepas tu tukar sport ring dulu. Lepas tu, pergi makan dululah. Lepas tu tangguh. Itu kata ulama, antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut manusia minta tangguh masa nak mati, dan manusia sebut tolong tangguh mati aku sebab aku nak sedekah. Sebab ramai manusia menangguh amalan bersedekah. Termasuklah ibadat korban ke, bersedekah ke, infak kat mana. Kita suka tangguh. Tengok dah poster lah, rasa nak buat lah sekali tahun ni kat Afrika, rasa nak buat lah kat Kemboja sekali tahun ni, rasa nak buat lah kat Selatan Filipin, ikutlah kat mana-mana pun rasa nak buat. Nanti dululah, kita transfer lain kali lah, nantilah. Akhirnya dekat nak meninggal, sebab itulah minta tangguh dan disebut nak meninggal. Oi, PU Izzat. Ada PU Izzat menonton. PU Izzat ni tok guru saya. Tok guru saya, dia banyak ajar saya. Dia kata apa? Ustaz Said comel dah lighting. Allah, nampak putih ke? PU Izzat ajar saya guna webcam. Terima kasih PU Izzat. Bermanfaat. Ustaz duduk ceramah ni, sahabat-sahabat kita yang menonton online dapat manfaat. Yang duduk ajar teknologi, ada yang bagi sumbangan mikrofon lah, apalah, alhamdulillah. Dapat pahala yang berpanjangan. Okey, jadi hatta zurtumul maqabir. Yang kedua dengan yang pertama tadi ziarah kubur, tengok orang mati, tengok kubur. Hatta zurtumul maqabir. Yang kedua dengan makna ziarah kubur ni dia mati. Bila sebab itulah jangan kita bertangguh. Allahu Akbar. Saya sendiri ceramah lah. Itu singgah RNR. Lepas tu nak ke tandas. Singgah RNR nak ke tandas. Masa nak masuk tandas tu ada nampak seorang cleaner, makcik itu pakai seragam cleaner, makcik tua dah. Kita pun adalah duit RM50 dalam poket ni. Nampak makcik tu, Allah, teringat ke arwah bonda kita, teringat ke mak kita sendiri. Tengok makcik ni, Allah, makcik ni tu berumur dah tapi masih bekerja nak cari rezeki jadi cleaner dekat RNR. Saya ni dalam poket ada duit, tapi dah kita ni masa tu ada urusan yang lebih penting lagi dalam jambang dalam tandas nak buang air. Jadi kita bimbang juga, takut kena masuk settle dululah. Nantilah bagi duit sekejap lagi, keluar nanti bagi duit kat makcik ni. Pergi masuk dalam tandas, selesai buang air, selesai semua. Bila kita keluar tu, cari balik makcik tu nak bagi duit sikit, tak ada dah makcik tu. Ya Allah, patut terus saya teringat ayat Quran ni. Ayat Quran yang Allah Ta'ala kata, manusia ni masa dekat nak mati minta tangguh kematian.
Dan dia sebut sebab dia nak bersedekah. Betul lah ulama sebut. Kenapa dia masa dekat nak mati sebut tangguh kematian? Sebab nak sedekah. Sebab masa sehat dulu, dia selalu bertangguh untuk bersedekah. Ya Allah, ya Allah. Jadi jangan bertangguh lah. Yang ada niat nak buat ibadat korban, tengok dah ada nombor telefon, nombor akaun, teruskan. Yang ada niat nak belanja adik-beradik, kawan-kawan, teruskan. Yang ada niat nak sedekah masjid surau, masjid kat tempat dia, PA system rosak, biarlah, tengok duit ada 200-300 ribu. Nak tukar PA system 18 ribu je. Buat. Setiap kali orang azan, kita dapat pahala. Setiap kali orang buat kuliah, kita dapat pahala. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey. Jadi balik pada ayat kita, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Ingat, kamu akan dapat ketahui. Ay laysa al-amru ala ma antum alayhi min at-tafakhur wat-takathur wat-tamam ala hadha. Kalla sawfa ta'lamun. Ay sawfa ta'lamun aqibata hadha. Ingat, sekali-kali kamu jangan terus lalai. Kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu. Tahu apa? Aqibata hadha. Kamu akan dapat tahu akibat daripada kelalaian kamu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian pasti kamu akan dapat tahu. Kamu akan tahu. Maksudnya apa? Kamu duduk lalai. Kamu duduk sibuk cari harta, sibuk cari like, sibuk cari follower, sibuk buat sale, sibuk nak achieve target, sibuk-sibuk yang menyebabkan kamu lalai ni. Kalla sawfa ta'lamun. Ingat, kamu akan tahu akibat daripada perbuatan kamu ni. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ingat, kamu akan tahu nanti. Akibatnya tahulah kamu nanti. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Allah Ta'ala ulang lagi. Ketahuilah, kamu jangan buat gini. Jangan berada dalam kelalaian. Jangan terlalu sibuk nak banyak kerja dunia ini. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ingat, kalau kamu tahu dengan ilmu yaqin. Ilmu yaqin nanti. La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat neraka. Mauda, betul mauda. Mauda tulis makna ayat ni. Bagus mauda ni. Maka kepuk banyak mauda ni. Ni mauda tulis ni. Tidak sekali-kali kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Terima kasih mauda. Saya nak share screen pun tak apalah. Mudahnya mauda tulis dah. Ayat nombor 3 tu. Kala, tidak sekali-kali kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Ni yang mauda tulis ni ayat nombor 3 tadi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kamu akan tahu akibat perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang lalai tadi. Yang terlalu sibuk cari nak banyak tadi, kamu akan ketahui nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu dapat tahu ilmu yaqin. La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat sendiri. هذا وعيد آخر وهو على إضمار القسم أي لترون الجحيم في الآخرة والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala beri lagi amaran. Kamu akan tahu akibat. Ingat, latarawunnal jahim. Ilmu yaqin. Kalau kamu tahu dengan ilmu yaqin. Ilmu yaqin ni apa dia? Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Alhamdulillah, dia ada 3. Ilmu yaqin, ilmu kita terhadap sesuatu yang menyebabkan kita yakin. Ilmu yaqin. Ainul yaqin. Ainul yaqin ni kita tengok sendiri benda tu. Yang ketiga, haqqul yaqin. Kita rasa sendiri, nikmati sendiri. Macam mana Ustaz? Sekali lagi Ustaz. Ilmu yaqin, ilmu, knowledge. Ilmu yaqin, kamu tahu gini, azab neraka bagi orang yang lalai. Ilmu yaqin. Ilmu yaqin, tahu. Ainul yaqin, la tarawunnal jahim. Kamu akan melihat sendiri azab nanti. Yang ketiga, haqqul yaqin.
hakul yakin, you taste, kamu rasa sendiri. Ini hakul yakin. Payahlah nak bagi contoh. Nak contoh mudah. Musangking, sedap tak? Ni musim durian kan? Bila lah ada sahabat-sahabat nak belanja durian musangking sekali. Ada buat delivery kan? Atau musangking kan? Contoh, musangking ni ustaz rasa dia sedap. Itu ilmu yakin. Ilmu yakin, kita tahu durian ni sedap. Ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Kita pergi tengok sendiri durian tu. Allah, nampak orang pegang pun nampak lembek. Lembek je, nampak macam sedap je. Ain, melihat sendiri. Yang ketiga, hakul yakin. Hak. Kita ambil durian tu, kita makan. Allah, sedap sungguh ustaz. Itu hakul yakin. Makna 3 level. Tahu, tengok sendiri, rasa sendiri. Tahu, ilmu yakin. Lihat sendiri, ainul yakin. La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat sendiri neraka nanti. Allah. Sebab tu ayat kalla law ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Tahu dulu, tahu. Kamu tahu ni, kamu ingat. Kamu lalai, lupa Allah, terlalu sibuk dengan at-takatsur. Kalau kamu tahu nanti, kalau kamu tahu dengan ainul yakin, kamu melihat azab Allah bagi orang yang abaikan perintah agama. La tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat azab neraka. Allahu akbar. La tarawunnal jahim. Kamu akan melihat. La tarawunna. Dalam bahasa Arab, la tarawunna ni dia panggil fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang ada lamut taukid, yang ada nunut taukid. La tarawunna, la lamut taukid. La tarawunna, na nun taukid. Tak apalah. A confirmation, ada 2 confirmation. La tarawunna al-yaqin. Ni bagus mak order ni. Allah, ni kita suka nak ni. Mak order kena beri durian ke mak order ni. Ni ayat dia. Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam. Ni la tarawunnal jahim. Bagi manusia yang lalai. Manusia yang sibuk nak cari banyak tadi sehingga melalaikan, sehingga tak sembahyang. Sibuk nak cari harta banyak sehingga tak bayar zakat. Teks dia bayar, zakat tak bayar. Sibuk sangat. Ingat, la tarawunnal jahim. Kamu akan melihat sendiri neraka Jahannam. Allahu akbar. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ni ainul yaqin. Kemudian kamu sendiri akan melihat dengan ainul yaqin. Allahu akbar. Bagi golongan yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan syirik kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam ini. Allahu akbar. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah. Kemudian kamu akan ditanya. La tus'alunna, passive voice. You will be asked. Kamu akan ditanya. La tus'alunna, kamu akan ditanya. Anin na'im. Allahu akbar. Ini ada satu kisah menarik. Rawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada kisah menarik. Imam Muslim meriwayatkan bahawa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin aw lailah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah keluar jalan. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Tiba-tiba Rasulullah terjumpa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Rasulullah tanya, sebab apa kamu Abu Bakar dengan Umar keluar nak pergi mana ni? Nak pergi ke mana? Rasulullah tanya Abu Bakar dan Umar. Lalu Abu Bakar dan Umar menjawab, Al-ju' ya Rasulullah. Lapar. Kami keluar ni lapar. Jadi keluar nak cari rezeki sikit wahai Rasulullah. Jawab Abu Bakar dan Umar. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma quma faqama ma'ahu.
Rasulullah kata, aku pun sebab sama juga. Aku keluar ni sebab lapar, aku nak pergi cari makanan, cari rezeki. Jom kita pergi. Lalu rupa-rupanya Rasulullah pun keluar nak pergi cari makanan. Abu Bakar dan Umar pun sama. Lalu mereka berdua pun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar fa idza huwa laysa fi baitihi falamma ra'athu al-mar'atu qalat marhaban wa ahlan faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fulan. Jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi rumah seorang sahabat Ansar. Lalu di rumah tersebut sahabat itu tak ada di rumah. Isteri dia keluar, isteri dia nampak, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu Rasulullah tanya perempuan tersebut, mana pergi suamimu? Lalu dia kata, qalat yasta'dhibu lana minal ma'. So abang pergi keluar tadi, pergi ambil air. Biasalah duduk di Madinah zaman dulu, jadi untuk kegunaan tak ada paip air lagi. Suami pergi ambil air untuk kegunaan di rumah. Lalu pada ketika itu izja al-ansari, lalu suami dia pun balik sampai ke rumah. Fanazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama adyafan minni. Allah. Bila sahabat tadi balik, dia tengok Rasulullah, Abu Bakar, Umar di rumah dia. Dan dia kata, Allah, tak ada lah hari ni orang yang paling mulia tetamunya melainkan akulah. Maksudnya, akulah hari ni mendapat tetamu yang paling mulia. Allahu Akbar. Sahabat seronok tengok Rasulullah ada, Abu Bakar ada, Umar ada. Allah. Tak ada lah sahabat kata, Allah Rasulullah mari tak beritahu awal-awal. Tak ada. Apalah Rasulullah datang ngejuk ni Rasulullah. Tak. Sahabat tadi kata, akulah hari ni mendapat tetamu yang paling mulia. Aku paling istimewa hari ni. Seronok. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir menjadi tetamunya. Lalu qala fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutab faqala kulu min hadhihi wa akhadha al-mudyah. Lalu dia pun pergi ambil, bila Rasulullah, Abu Bakar, Umar ada di rumah dia. Lalu dia pun pergi ambil kurma, dia keluarkan, dia hidang. Ada kurma yang dah rutab, ada kurma yang dah kering, ada kurma yang baru masak. Dia orang Arab ni, dia ada pelbagai kurma ni, dia ada pelbagai jenis. Ada kurma hak jenis kering, ada kurma hak baru nak masak, ada kurma yang dah onda ni berjeluas, mana kurma yang dah lembut tu. Jadi dia pun hidangkan semuanya pada Rasulullah dan Abu Bakar. Silakan. Silakan. Tengok cara kita raih tetamu. Cara kita raih tetamu, yang ada kita hidangkan. Jangan paksa tetamu makan yang mana satu. Hidang je. Yang ada hidang. Tak payah, ambil lah ni, ambil lah. Dah. Jangan. Kita hidang apa yang ada, silakan. Biar tetamu yang pilih. Kalau ada tetamu, dia tak boleh makan pedas, dia tak boleh makan ni, dia ada resedung, dia tak boleh makan ni sebab dia ada kecil mani, dia tak boleh makan ni, dia ada go out, tak boleh makan daging ni, go out. Jadi kita tuan rumah, akhlaknya ialah kita hidangkan. Kemudian biar tetamu makan, biar tetamu pilih. Lepas tu, ingat kita jangan lupa asal cerita ni. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan lapar tadi kan. Jadi dia pun hidangkan. Lalu dia pun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub fadhabaha lahum faakalu min asy-syati wa min dhalika al-'idqi wa sharibu falamma shabi'u wa rawaw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Lalu dia sembelih anak kambing pula. Allah radhiyallahu an. Dia sembelih kambing, dia hidang Rasulullah makan. Jadi Rasulullah makan daripada kurma dengan kambing, dengan roti. Jadi makanlah Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, sehingga kenyang, sehingga hilang dahaga tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sayyidina Abu Bakar ni, tengok sudah makan. Selesai makan, Rasulullah kata, "Wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna ya an na'imi hadzal yawm yawmal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju'
thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenyang je makan, hilang dahaga. Rasulullah kata Abu Bakar, Umar, la tus'alunna an na'imi hadzal yaum yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya dengan nikmat makan hari ni. Hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Allah. Kita keluar tadi dalam keadaan lapar. Sekarang kita dah kenyang, dapat makan minum sedap ni. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nabi kata la tus'alunna na'imu hadzal yawm yawmal qiyamah. Maknanya nak terang makna la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tadi kita kata la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat-nikmat yang kamu dapat hari ini. Jadi Nabi terus beritahu Umar dengan Abu Bakar. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang sedang menonton sekalian, antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang yang ada untuk mendidik para sahabat. Perasan tak? Maknanya tak ada lapar. Ni ada makanan, kenyang dah makan, sedap pula. Nabi terus didik Sayyidina Abu Bakar, terus peringat Sayyidina Umar, la tus'alunna an na'imi hadzal yaum yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya tentang nikmat makan hari ni, hari kiamat nanti akan ditanya. Allahu akbar. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sahabat-sahabat tolong tulis sikit makna akhir surah Al-Kautsar ni, makna terakhir ayat dia. Ayat terakhir surah Al-Kautsar, mauda mana mauda? Tolong tulis kat komen ayat terakhir tadi. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat-nikmatmu. Ya Allah, kita ni PKP juga. Tapi kalau tengok umat Islam di Indonesia, siang lagi saudara-saudara kita. Kita di Malaysia ni alhamdulillah dapat kerajaan yang prihatin. Abah prihatin. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Dapat kerajaan, tak ada lah dia duduk sibuk salah korang. Dia tak ada lah dia duduk sibuk cerita duit tak cukup. Dia bagi duit pada rakyat, bagi moratorium. Kita PKP lockdown, tapi dalam masa kita ada lagi nikmat-nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat atas dunia ni. Nikmat yang kita nikmati hari ni. Kita dapat makan sedap, kita dapat selesa. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya. Ditanya apa? Ditanya yang pertama, halal ke haram? Ni, betul, kamu akan ditanya akan nikmat-nikmatmu. Terima kasih Kak Miza, Kak Izzah Miza ni. Kita akan ditanya akan nikmat-nikmat kita. Ditanya apa Ustaz? Dua. Yang ditanya, ni Syarif tulis. Ayat terakhir, Max Furniture. Ayat terakhir surah Kautsar, betul. Kamu akan ditanya. Zarina, betul, kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Sifi tanya, akan ditanya tentang nikmat yang kita nikmati hari ni. Tanya apa? Dua soalan. How did you get and how did you spend? Keluar dah bahasa Terengganu. How did you get? Nikmat yang kamu perolehi itu, jujur ke tidak? Menipu orang ke tidak? Janji nak bagi komisen, bagi ke tidak? Janji nak bagi kongsi untung, bagi ke tidak? Tipu customer, cakap barang begini, hantar begini ke tidak? Ni mak order pink dah ni. Betul mak order ni makna ayat ni. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang megah di dunia dulu. Yang kamu sibuk alhaakumut takatsur dulu. Akan ditanya. Bagaimana kamu perolehi nikmat tersebut? Kerja work from home, deliver ke tidak? Kerja sungguh ke tidak? Gaji terima. Ustaz senang lah. Ustaz tak tahu work from home ni Ustaz. Anak-anak kacau. Tak kira lah. Tapi akan ditanya, how did you get? Jamilah Abdullah tu akan ditanya macam mana diperolehi, halal ke haram? Satu. Dan ditanya soalan yang kedua, how did you spend? Bagaimana kamu belanjakan harta tersebut? Tolong ingat ayat ni. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nikmat. Kita makan sedap.
Kali ikan bakar, lepas ikan bakar pergi makan stik pula. Allah, makan sedap semua dia. Buat ibadat korban berkira. Boy, buat ibadat korban. Kan? Macam mana dibelanjakan harta tersebut? Tadi how did you get? Now how did you spend? Zakat bayar ke tidak? Bersedekah ke tidak? Membazir ke tidak? Sombong ke tidak? Berkongsi rezeki ke tidak? Itu semua akan ditanya dan masing-masing kena sedia jawapan masing-masing. Dan alhamdulillah